Terima kasih Timbalan Tuan Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 7, tetapi ada satu pembetulan, iaitu sumbangan asas Rama 2024 memberi subsidi yang lebih berbanding dengan sumbangan asas Rama, bukan tunai Rama 2023. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Sibu. Pada tahun 2024, kerajaan telah menambah baik program sumbangan asas rahmah ataupun SARA sebagai bantuan subsidi bersasar kepada rakyat yang paling terkesan dengan gelumang kos hidup. Program ini dilaksanakan secara berperingkat mulai 22 Januari 2024 untuk mengangkat taraf ekonomi golongan rentan dan menjunjung prinsip kesaksamaan yang menjadi teras dalam kerangka ekonomi madani. Penambahbaikan SARA untuk tahun 2024 termasuklah: pertama, meluaskan penerima yang layak untuk SARA merangkumi golongan miskin dan miskin tegar berbanding tahun 2023 yang hanya terhad kepada miskin tegar. Kedua, meningkatkan kadar bantuan untuk isi rumah SARA kepada RM1,200 berbanding 600 pada tahun 2023, manakala kadar golongan bujang kekal 600. Dan ketiga, penggunaan kredit program SARA diperluas daripada hanya makanan asas yang termasuk beras, telur, minyak masak, tepung, roti, biskut, mi segera, makanan dalam tin, minuman dan bahan perasa kepada 3 kategori barang asas tambahan, iaitu barangan kebersihan diri termasuk berus gigi, ubat gigi, sabun mandi, syampu, tuala wanita, ubat-ubatan termasuk Panadol, ubat batuk dan lain-lain ubatan yang diluluskan oleh KKM, dan peralatan persekolahan termasuk pakaian sekolah, kasut sekolah, beg sekolah dan alat tulis. Dengan penambahbaikan tersebut, program SARA pada tahun 2024 akan memanfaatkan lebih 700 penerima dengan peruntukan 700 juta ringgit berbanding tahun 2023, iaitu hanya 210,000 penerima dengan perbelanjaan 130 juta ringgit. Ini melibatkan peningkatan peruntukan sebanyak 5 kali ganda berbanding tahun selepas. Kerajaan kekal komited dan sentiasa memantau situasi semasa, termasuk sekiranya pelaksanaan subsidi bersasar dilancarkan dalam memastikan bantuan tunai kerajaan terus disalurkan kepada golongan rentan dalam mendapati cabaran kos sara hidup. Sekian, terima kasih. Sibu. Terima kasih Menteri memberikan jawapan yang baik. Kaedah pelaksanaan SARA ini adalah berbeza di Sabah dan Sarawak. Jadi Sabah dan Sarawak adalah disalurkan melalui wang tunai. Adakah ini akan menjejaskan tujuan asal kerajaan supaya bantuan ini adalah untuk tujuan spesifik? Dan apakah kegunaan lain yang kerajaan boleh mengaplikasikan kegunaan konsep SARA ini supaya pemberian bantuan ini seperti memberikan bantuan rawatan kesihatan di klinik swasta juga boleh digunakan? Terima kasih Puan Yang Dipertua. Yang Berhormat Sibu, kaedah SARA berbeza mengikut negeri. Di semenanjung Malaysia, penerima akan menerima bantuan keperluan asas tanpa tunai, cashless, berjumlah RM100 ataupun RM50 setiap bulan bagi tempoh 12 bulan secara automatik melalui akaun yang dibuka menggunakan MyCard penerima. Penerima SARA boleh membeli barangan runcit asas daripada kategori produk yang diluluskan di pasaraya, kedai runcit terpilih seluruh negara menggunakan MyCard. Di Sabah Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, bayaran RM600 dan RM300 2 kali setahun mengikut kategori melalui pengkreditan di akaun bank ataupun secara tunai sama seperti kaedah pembayaran STR 2024.
Berdasarkan pelaksanaan SARA sejak 2023 dan maklumat balas yang diterima daripada pemegang taruh dan penerima itu sendiri, SARA banyak memberi manfaat dan faedah memandangkan ialah bantuan bersasar kepada golongan miskin dan miskin tegar bagi mendapatkan barangan yang telah ditentukan. Ia berbeza daripada subsidi pukal. SARA akan mengelakkan ketirisan dan diberi kepada penerima yang dikenali dan layak saja. Bantuan SARA tidak boleh digunakan untuk barangan yang tidak patut seperti rokok dan alkohol. Konsep SARA memang satu konsep yang sesuai dan boleh dipertimbangkan untuk bantuan kaedah lain di masa depan. Terima kasih. Rantau panjang. Terima kasih, Mas.